Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat dipertemukan lagi dalam sesi perkongsian ilmu faraid. Pada pertemuan kali ini kita akan sambung tentang pembelajaran berkaitan dengan mengenal pasti ashabul furud dalam waris faraid. Pada pertemuan kali ini kita akan cuba menguraikan serba sedikit berkaitan dengan faraid ataupun bahagian kepada bapa si mati, ayah si mati. Ya. Dalam faraid, kedudukan seorang ayah adalah terjamin. Dia ada sedikit keistimewaan, bukan setakat keistimewaan, dia ada dua bentuk cara perolehan dalam mendapatkan pusaka si mati. Iaitu anak dia lah, yang mati itu adalah anak dia. So, dalam Islam, bapa kepada si mati, kalau kita lihat di sini ada dua bentuk cara mereka mendapat pusaka. Satu, secara fardu ataupun bahagian tetap. Kedua, secara baki ataupun namanya asobah. Dan yang ketiga, berkemungkinan sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapa akan mendapat dalam kedua-dua bentuk sekali. Ini adalah tiga cara bagaimana seorang ayah mendapat pusaka. Kita akan tengok satu persatu dan kita akan cuba uraikan dalam bentuk kes yang bersesuaian. Pertama sekali, sebagai seorang ayah kepada si mati, anak dia meninggal dunia, akan hanya memperolehi 1/6 secara tetap, secara fardu. Bila si mati mempunyai anak lelaki atau cucu lelaki daripada anak lelaki ke bawah. Ini syarat dia lah. Dalam bahasa mudah, anak lelaki ini akan berpangkat cucu kepada bapa ni. Bapa ni akan jadi datuk lah kepada budak ni dan juga seterusnya. Ya. Yang kedua, kalau kita tengok kat sini, sebagai seorang ayah si mati akan memperolehi secara fardu dan pada masa yang sama akan memperolehi secara asobah. Bila situasi itu berlaku, iaitu apabila si mati mempunyai anak perempuan atau cucu perempuan daripada anak lelaki dan ke bawah. Kalau tengok syarat ni, dia adalah berlawanan daripada syarat yang pertama. Kalau syarat yang pertama hanya zuriat lelaki sahaja, tetapi kat sini adalah zuriat perempuan. Dan yang ketiga ialah, sebagai seorang ayah akan memperolehi faraid secara asobah. Bila asobah ini, ataupun dapat secara baki ini, apabila si mati tidak meninggalkan zuriat. Tidak ada anak lelaki, tidak ada anak perempuan, tidak ada cucu daripada anak lelaki dan ke bawah dan seterusnya. Ya. So ini adalah asas bagaimana seorang ayah untuk memperolehi faraid ataupun pusaka. Mari kita tengok dalil. Ya. Apabila kita baca Al-Quran surah An-Nisa ayat 11 ada menyebut berkaitan dengan bahagian bapa dan berkaitan ibu disekalikan, cuma diselitkan bahagian ayah pada ayat tersebut. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa li abawayhi likulli wahidin minhumas sudus mimma taraka in kana lahu walad. Fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain. Yang bermaksud, dan bagi ibu bapa si mati, tiap-tiap seorang daripada keduanya 1/6 daripada harta yang ditinggalkan oleh si mati, jika si mati itu mempunyai anak. Tetapi kalau si mati tidak mempunyai anak, sedang yang mewarisinya hanyalah kedua ibu bapanya, maka bahagian ibu bapanya ialah 1/3. So, sebahagian yang lain akan diperolehi oleh ayah si mati. Kalau si mati itu mempunyai beberapa orang saudara, adik-beradik, maka bahagian ibunya ialah 1/6. Ini untuk bahagian ibu. Pembahagian ialah sesudah diselesaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh si mati dan sesudah dibayarkan hutangnya. Okay. Ayat ini menunjukkan sandaran hukum kepada pembahagian faraid kepada ayah dan ibu, tapi fokus kita pada hari ini ialah berkaitan dengan pusaka seorang ayah. Kita tengok kepada contoh. Untuk kes yang pertama, kita bagi contoh yang paling mudah, iaitu seorang meninggal dunia dan warisnya ialah bapa sahaja. Bapa sahaja. So, ada waris lain, kita semak tidak ada. Maka apa yang berlaku? Kita katakan tadi, apabila si mati tidak meninggalkan zuriat, maka keseluruhan harta itu ataupun bapa tadi akan memperolehi faraid secara asobah.
Dalam kes ini tidak ada waris lain, maka satu persatu ataupun keseluruhan harta diberikan kepada ayah si mati, bapa si mati. Dalam contoh lain, contoh kedua, kita tengok seorang perempuan meninggal dunia dan warisnya ialah bapa dan juga anak lelaki. Bila ada anak lelaki, peruntukan yang diberikan kepada bapa menurut hukum faraid hanyalah secara bahagian fardu, secara tetap sahaja. Okey. Dalam hal ini, bapa akan memperolehi 1/6 dan anak lelaki akan memperolehi secara asabah ataupun baki. Isunya ialah berapa baki tu. Sekali lagi kita lihat kat sini, apabila ada satu pecahan sahaja, maka pembawah ini akan ditarik sebagai total asal masalah. So, saham sebenar untuk seorang ayah ialah 6/6, 1 darab 1 ialah 1. So, total adalah 6. So, 6 tolak 1 berjumlah 5. Sekali lagi kita katakan tidak semestinya waris yang mendapat baki dan lebihan itu nilainya adalah sedikit. Contoh dalam kes ini, anak tadi tetap diperuntukkan baki yang agak banyak berbanding bapa si mati. Yang ini adalah anak si mati lah. Okey, dalam kita tengok contoh seterusnya. Kali ini kita tengok seorang perempuan meninggal dunia dan warisnya ialah bapa dan anak perempuan. Okey. Cuba kita tengok bapa, di sinilah akan muncul 1/6 akan ditambah dengan asabah baki. Bagaimana keadaan asabah ini kita nak tahu. Tidak semestinya kita akan kena selesaikan terlebih dahulu kedua-dua pecahan ini. Anak perempuan dalam kes ini, jika bilangannya seorang, kita akan bincangkan lebih detail nanti pada sirinya, akan memperolehi sebanyak 1/2. Jadi, bapa tadi akan memperolehi 1/6 ditambah dengan asabah. Dua pecahan ini kita akan selesaikan seperti mana pecahan-pecahan dalam matematik. 6 dengan 2 kita akan jumpa pada nombor 6 sebagai gandaan yang terkecil antara dua nombor tersebut. 6/6, 1 darab 1 berjumlah 1. 6/2, 3 darab 1, 3. Kita tengok kat sini, jumlah 1 dengan 3 baru berjumlah 4. Sedangkan jumlah keseluruhan adalah 6. So, ini bermakna ada 2 lagi lebihan baki yang akan diperolehi dan diserahkan kepada bapa si mati, ayah si mati. So, dalam kes ini, ayah tadi akan memperolehi 1/6 secara fardu, secara tetap, dan 2/6 secara asabah, iaitu akan berjumlah 3/6. Okay? Itu untuk kes ketiga. Kes seterusnya ialah seorang lelaki meninggal dunia, dan warisnya ialah ibu bapa. So, dalam kes ini kita tengok tidak ada zuriat yang ditinggalkan oleh si mati. Okay, apa yang akan terjadi? Ibu akan diperuntukkan 1/3. Bahagian ibu kita akan perincikan dalam sirinya. Dan bapa seperti biasa akan dapat baki ataupun asabah. Okay. Dia hanya ada satu pecahan, maka 3 ini akan ditarik sebagai total. Maka bahagian ibu akan dapat 1, iaitu 3/3, 1 darab 1 berjumlah 1. Okay. Sedangkan jumlah keseluruhan 3, maka 3 tolak 1 berjumlah 2. So, itu adalah sebahagian bahagian pusaka bagi seorang ayah. Iaitu kita dah tahu tadi 3 cara ataupun 3 bahagian. Satu, ayah ataupun bapa si mati akan dapat secara 1/6. Kedua, akan dapat 1/6 ditambah dengan baki sekiranya ada. Dan yang ketiga adalah bapa ataupun ayah kepada si mati hanya akan memperolehi secara asabah. Untuk itu, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT kerana kita dapat lagi bertemu dalam sesi perkongsian belajar ilmu faraid. Dalam pertemuan kali ini, kita meneruskan lagi kepada waris faraid ashabul furud yang terakhir insya-Allah, iaitu bahagian datuk. Kita telah melalui siri-siri yang lepas berkaitan hampir 11 orang waris dalam komponen yang pertama, iaitu waris ashabul furud.
Pada pertemuan kali ini, kita akan cuba menghuraikan siapakah datuk yang layak untuk dimasukkan dalam kategori Ashabul Furud. Dalam perbincangan mengenai waris yang layak dari kalangan datuk si mati ialah mereka yang hanya digelar sebagai datuk yang sah sahaja. Al-Jad As-Sahih. Ya. Maksud kepada datuk yang sah ialah dua-dua kita secara asasnya apabila kita katakan istilah datuk, mereka ialah orang lelaki yang bersambung sama ada di sebelah bapa ataupun orang lelaki yang bersambung ke atas di sebelah ibu. Yang ini adalah bapa kepada ibu ataupun datuk sebelah mak, dan ini adalah bapa kepada bapa iaitu datuk sebelah ayah. Ya. Walau bagaimanapun dalam ilmu faraid agak terperinci dalam menentukan siapakah datuk yang diiktiraf sebagai datuk yang sah yang layak untuk mendapat dalam kategori Ashabul Furud. Mereka yang bakal diletakkan dalam komponen yang utama. Dalam kes ini, hanya datuk yang berada di sebelah lelaki sahaja ataupun di sebelah ayah sahaja yang dinamakan sebagai datuk yang sah. Ya. Manakala di sebelah perempuan ataupun mana-mana orang lelaki yang bersambung dengan si mati dan ada di antara perantaranya ialah perempuan, maka datuk itu dianggap sebagai datuk yang tidak sah. Ya. So, dalam membicarakan dalam waris datuk, bukan hanya berhenti pada peringkat bapa kepada bapa ataupun bapa kepada ibu, tetapi dia adalah melibatkan semua asal keturunan kepada si mati, ya, sama ada moyang lelaki dan ke atas. Ya. So, dalam membicarakan, sekali lagi, datuk yang sah hanya mereka yang bersambung dengan si mati di sebelah bapa sahaja, manakala datuk yang tidak sah hanya layak menerusi hukum zawil arham. Sebenarnya dalam membicarakan dalil berkaitan dengan datuk, hampir kebanyakan ulama mengatakan datuk mengambil tempat bapa ataupun sebagai waris ganti kepada bapa. Oleh yang demikian, kebanyakan dalil yang mencerita tentang bahagian bapa juga terpakai kepada bahagian faraid datuk. Cuma di sana terdapat juga beberapa hadis Nabi SAW yang menerangkan bahagian datuk, antaranya an Imran bin Husain qal jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala inna bani mata fama li fi mirathihi qal lakas sudus. Rawahu Tirmizi. Yang bermaksud daripada Imran bin Husain berkata, seorang lelaki telah datang berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, sesungguhnya cucuku iaitu anak lelaki kepada anak lelakiku telah meninggal dunia. Maka apakah bahagianku dalam pewarisannya? Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi kamu 1/6, 1/6. Ya. So ini adalah bahagian yang ditetapkan bagi datuk. Dalam kedudukan datuk sebagai waris yang sah tadi, merupakan antara waris dalam Ashabul Furud yang agak panjang perbincangannya dari sudut peruntukan ataupun pengiraan hukum faraid. Sebelum kita pergi jauh, pada pertemuan kali ini kita akan cuba membincangkan situasi pertama sahaja. Untuk menerangkan kedudukan faraid datuk yang sah, ulama meringkaskan kepada dua keadaan ataupun dua situasi. Situasi pertama apabila si mati meninggalkan waris iaitu datuk, waris Ashabul Furud yang pernah kita sebut dalam pertemuan sebelum ini, tanpa wujudnya adik-beradik si mati, tanpa wujudnya saudara lelaki dan saudara perempuan. Dan fokus saudara lelaki, saudara perempuan ini terutamanya adalah adik-beradik lelaki kandung dan perempuan kandung, begitu juga adik-beradik lelaki dan perempuan yang sebapa. Situasi yang kedua ialah apabila si mati meninggalkan waris iaitu yang terdiri daripada datuk dan juga adik-beradik iaitu saudara lelaki dan saudara perempuan, sama ada dalam kes tersebut mempunyai waris lain dari kalangan waris Ashabul Furud ataupun tidak. So ini adalah ringkasan bagaimana bermulanya pengiraan bahagian datuk. So dalam pertemuan ini kita akan cuba memfokuskan kepada situasi yang pertama. Dalam situasi yang pertama yang kita katakan tadi, bila mana si mati tidak meninggalkan adik-beradik, maka bahagian datuk ada mempunyai 4 bahagian. 3 yang pertama adalah hampir menyerupai ataupun sama keadaan bagaimana seorang ayah memperolehi faraid.
Sekadar pengulangan, datuk layak untuk mendapat 1/6 apabila si mati mempunyai anak lelaki ataupun cucu lelaki daripada anak lelaki dan ke bawah. Dan pada masa yang sama, si mati tadi bapanya sudah tidak wujud, tidak ada bapa. Situasi yang kedua, datuk mendapat 1/6 bersama dengan baki asabah bila jika si mati mempunyai anak perempuan atau cucu perempuan daripada anak lelaki ke bawah dan pada masa yang sama tiada bapa. Kita akan tengok contoh yang berkaitan. Dan yang ketiga ialah datuk layak untuk mendapat secara asabah ataupun baki ketika mana? Ketika si mati tadi tidak meninggalkan satu pun zuriat sama ada lelaki ataupun perempuan ataupun cucu daripada anak lelaki. So ini adalah 3 keadaan yang menyerupai keadaan seorang bapa. Cumanya ada syarat ataupun keadaan keempat tambahan yang mana datuk dianggap sebagai tidak layak untuk mendapat pusaka sekiranya si mati masih lagi mempunyai bapa. Sebab apa? Sebab kita katakan tadi datuk adalah waris ganti dan mengambil tempat bapa. Tapi sekiranya bapa sudah tidak wujud, maka datuklah yang lebih layak untuk dapat. Kita tengok kepada kes-kes yang berkaitan datuk. Pertama, kita contoh kat sini seorang lelaki meninggal dunia dan warisnya ialah datuk bapa kepada bapa. Bapa kepada bapa maksudnya bapa si mati memang sudah meninggal terlebih dahulu. Dalam kes ini hanya datuk sahaja waris kepada si mati. So si mati pula tidak meninggalkan zuriat, maka keseluruhan harta dimiliki oleh datuk tersebut. Kita lihat kepada contoh kedua. Dalam kes kedua ini, seorang perempuan meninggal dunia dan warisnya ialah datuk dan seorang anak lelaki. Disebabkan si mati meninggalkan zuriat lelaki, maka dalam kes ini, fardu ataupun bahagian tetap kepada datuk ialah sebanyak 1/6 sahaja. So dalam kes ini datuk mendapat 1/6 dan anak lelaki mendapat baki. Disebabkan ada satu saja pecahan, 6 pembawah ini akan dijadikan sebagai base number. So saham bagi datuk ialah 6 bahagi 6 darab 1, 1. Jumlah tadi adalah 6, so tolak kepada 1 maka berbaki 5 yang perlu diserahkan kepada anak lelaki si mati. Okay. Dalam contoh ketiga, seorang perempuan meninggal dunia dan warisnya ialah datuk dan seorang anak perempuan. Anak perempuan seorang sahaja, maka bila layak untuk mendapat 1/2 seperti mana yang pernah kita belajar dalam siri yang lepas. Dan datuk dalam kes ini ialah mendapat 1/6 dan berbaki. Cuba kita lihat, 6 dan 2 adalah nombor yang berbeza, tetapi boleh kita jadikan 6 itu sebagai gandaan sepunya yang paling kecil. Maka untuk saham bagi anak perempuan ialah 6 bahagi 2, 3, 3 darab 1 adalah 3, 3/6. Bagi datuk 6 bahagi 6, 1, 1 darab 1, 1. So untuk bahagian fardu baru berjumlah 3 dan 1 berjumlah 4. So ada baki lagi. Disebabkan total adalah 6, berbagi 2 dan 2 itu perlu diserahkan kepada datuk yang dapat juga melalui secara asabah. So datuk dalam kes ini keseluruhannya memperolehi sejumlah 3/6, di mana 3 tadi 1 diperolehi melalui fardu dan 2 diperolehi secara asabah. Dan kita tengok kepada kes yang keempat. Seorang lelaki meninggal dunia dan warisnya ialah bapa dan juga datuk. Dalam kes ini memang sudah jelas bahawa bapa masih wujud. Jadi apabila bapa masih wujud, datuk tidak layak untuk mendapat harta pusaka. Bapa ini merupakan bapa kepada si mati dan pada masa sama adalah anak kepada datuk si mati. So bapa ini bertanggungjawab untuk memberi nafkah juga kepada bapa adalah walaupun tak dapat si datuk tadi daripada bahagian si mati. So inilah dia situasi pertama yang menggambarkan dalam kes-kes apabila si mati hanya melibatkan datuk dan juga waris-waris ashabul furud selain daripada adik-beradik si mati, sama ada adik-beradik kandung dan juga adik-beradik sebapa, iaitu ada 4 keadaan, 3 daripadanya menyerupai bapa dan 1 adalah keadaan tambahan iaitu terhalang daripada
mendapat pusaka, dan insya-Allah kita akan bersambung pada situasi yang kedua di pertemuan yang akan datang. Alhamdulillah dapat kita bertemu sekali lagi dalam sesi pembelajaran ilmu faraid. Siri kali ini adalah sambungan kepada faraid untuk bahagian datuk pada pertemuan sebelum ini. Kita telah beritahu pada pertemuan yang lepas bahawa dalam faraid kita mesti tentukan bahawa datuk yang dianggap sebagai waris ashabul furud ialah datuk yang dikategorikan sebagai datuk yang sah, iaitu mana-mana lelaki daripada asal keturunan yang bersambung dengan si mati tanpa diselangi oleh orang perempuan, dan biasanya hanya berlaku di sebelah ayah. So, pada pertemuan yang lepas, kita telah menceritakan bagaimana datuk memperolehi harta pusaka untuk situasi yang pertama, iaitu apabila hanya si mati meninggalkan waris, iaitu datuk dan waris ashabul furud yang lain selain daripada adik-beradik. Dalam pertemuan ini, kita akan huraikan ataupun terangkan situasi yang kedua. Perincian ini agak lebih terperinci ataupun berlaku perselisihan pandangan fuqaha ataupun mazhab fiqh berkaitan dengan situasi kedua ini. Iaitu situasi kedua ialah waris si mati terdiri daripada datuk, adik-beradik sama ada lelaki dan perempuan, dan juga terdapat ashabul furud ataupun tidak di sana. Seperti mana yang kita sebut sebelum ini, perbincangan ataupun huraian tentang pengiraan kedudukan datuk dalam faraid antara perkara yang sangat didetailkan oleh ulama dalam mazhab-mazhab fiqh. Perkara pertama yang perlu kita ingatkan ialah bahawa perselisihan ini berlaku apabila melibatkan datuk dan juga adik-beradik si mati, sama ada adik-beradik itu seibu sebapa dan juga sebapa. Jika si mati tinggalkan adik-beradik seibu, maka tidak berlaku masalah. Bahkan menjadi persepakatan di kalangan fuqaha bahawa datuk boleh menghalang adik-beradik seibu daripada mendapat harta pusaka. Kuasa ataupun power seorang datuk sama macam seorang ayah. Dalam isu kali ini ialah apabila si mati meninggalkan adik-beradik seibu sebapa dan sebapa kerana ulama berselisih pandangan. Penyambung kepada si mati di sini adalah bapa. Datuk adalah punca kepada bapa, dan adik-beradik seibu sebapa dan sebapa juga mempunyai perantara yang sama dengan si mati, iaitu bapa. Atas punca perselisihan inilah yang menyebabkan pandangan fuqaha yang wujud di kalangan mazhab fiqh. So, apabila kita detailkan untuk situasi yang kedua ini, situasi kedua ini melibatkan datuk dan juga adik-beradik sama ada wujud ashabul furud ataupun tidak. Kita ringkaskan kepada dua pandangan. Pandangan pertama, datuk berperanan untuk menghalang adik-beradik si mati. So, pandangan pertama ini adalah pandangan yang paling mudah. Maksudnya, sekiranya si mati tinggalkan adik-beradik dan juga datuk, dalam apa jua keadaan, datuk confirm akan dapat dan adik-beradik semua kita blok dia ataupun tak dapat bahagian faraid. Dan pandangan ini pernah dikemukakan oleh Abu Bakar, Ubay bin Ka'ab, Muaz bin Jabal, Aisyah, Abu Hurairah, Abu Darda, Abu Tufail, Abu Musa, Imran bin Husain, Jabir bin Abdullah, Ubadah bin Samit dan Ibnu Zubair. Pandangan ini turut diikuti oleh Hasan, Atta, Tawus, Jabir bin Zaid, Qatadah ibn Sirin dan Abu Hanifah, Osman al-Batti al-Muzani dan Daud al-Zahiri. So, untuk pandangan yang pertama ini adalah pandangan yang lebih simple. Namun ada pandangan kedua di sana, iaitu datuk tidak menghalang. Dalam bahasa mudahnya, apabila kita katakan tidak menghalang, datuk ada bahagian dan adik-beradik si mati juga ada bahagian. Dan portionnya juga berbeza. Bahkan kesemua ulama bersepakat untuk pandangan kedua ini, datuk mesti ada bahagian daripada faraid. Walaupun sedikit, dan nilai minima bagi datuk ialah 1/6. So, pandangan yang kedua ini dikemukakan oleh Ali, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Thabit, dan pandangan mereka telah diambil oleh Asy-Sya'bi, An-Nakhai, Ibn Abi Layla, Ibnu Shubrumah, Az-Zuhri, Al-Auza'i, Al-Thawri, Malik, Ahmad bin Hanbal dan juga Imam Syafi'i, Abu Yusuf, Muhammad, Shuraih, Masruh, Al-Qamah dan jumhur fuqaha. Maksudnya, adik-beradik si mati tidak dinafikan daripada mendapat faraid. So, kita tengok apa implikasinya.
jika kita mengikut ataupun pengiraan untuk bahagian datuk mengikut pandangan yang pertama, kita bagi contoh yang simple. Contoh, seorang perempuan meninggal dunia dan warisnya ialah suami, datuk dan seorang saudara lelaki seibu sebapa. Ada 3 orang di sini. So, pandangan pertama mengatakan tadi ialah datuk berperanan menghalang adik-beradik lelaki atau perempuan seibu sebapa ataupun sebapa daripada mendapat pusaka. So, inilah contoh pengiraannya. Kita beri kepada suami bahagian mereka. Suami dapat 1/2 dalam kes ini kerana si mati tidak tinggalkan zuriat. Dan bakinya diserahkan kepada datuk. Dan saudara lelaki seibu sebapa tidak mendapat faraid. So, setiap seorang daripada waris mendapat 1/2 dan 1/2. So, pandangan ini lebih simple. Pengiraan dalam kes ini lebih simple, iaitu peranan datuk sangat besar dan adik-beradik si mati tidak akan mendapat faraid. Walau bagaimanapun, mazhab Syafi'i ataupun jumhur fuqaha lebih cenderung kepada pandangan yang kedua seperti mana yang kita sebut tadi, dan di sana juga ada beberapa situasi pengiraan. Kita tengok di sini. Datuk tidak berperanan menghalang saudara lelaki dan perempuan seibu sebapa atau sebapa daripada mendapat faraid. So, dalam pengiraan datuk dan juga adik-beradik tadi, ulama-ulama dalam kategori kedua ini, pandangan kedua ini meringkaskan kepada 2 keadaan. Satu, waris hanya melibatkan datuk dan saudara si mati tanpa waris ashabul furud. Dan kedua, situasi apabila waris terdiri daripada datuk, saudara, maksudnya adik-beradik si mati beserta ashabul furud. 2 ringkasan keadaan ini menyebabkan pengiraan kepada datuk juga berbeza. Bagi situasi pertama, kita tengok kat sini ialah waris hanya datuk dan saudara si mati sahaja tanpa ashabul furud. Menurut pandangan kedua ini, jika terjadinya kes apabila hanya melibatkan datuk dan saudara adik-beradik si mati tanpa ashabul furud yang lain, contoh tiada isteri, tiada suami, tiada anak perempuan dan sebagainya, bahagian datuk ialah nilai terbaik antara 2 pilihan sama ada 1/3 atau al-muqasamah. Istilah al-muqasamah dalam ilmu faraid ialah bermaksud berkongsi. So dalam pengiraan ini maksudnya tidak kita kena buat 2 pengiraan, kemudian kita bandingkan nilai yang terbanyak antara 2 pengiraan, itulah bahagian yang terbaik untuk datuk. Cuba kita lihat dalam kes ini. Contoh, si mati meninggalkan datuk dan seorang saudara lelaki seibu sebapa. Pengiraan pertama, kita buat seperti biasa, datuk diperuntukkan 1/3, maksud kepada sama ada 1/3 di sini, dan berbaki itu diberikan kepada saudara lelaki. So, di sini 1/3 untuk datuk, maknanya total adalah 3, so bakinya adalah 2/3. Ini pengiraan secara 1/3. Kemudian kita buat pengiraan kedua secara muqasamah. Maksud muqasamah tadi adalah berkongsi. Bila kita kata berkongsi, kita tengok kepada bilangan kepala di sini. Disebabkan kedua-duanya adalah lelaki, maksudnya ada 2 orang. So, setiap seorang memperolehi 1/2 dan 1/2. 1/2, ini sekiranya bersama lelaki lah. Tapi kalau berlaku bersama perempuan atau adik-beradik perempuan, datuk akan menjadi double juga. Konsepnya macam lidzakar mislu hazil unsayain. Cuba kita bandingkan. Kita bandingkan antara 1/3 untuk pengiraan pertama yang diperolehi oleh datuk dan 1/2 yang diperolehi secara muqasamah ataupun berkongsi. Bila kita bandingkan antara 1/3 dengan 1/2, nilai yang terbanyak ataupun nilai yang terbaik ialah secara muqasamah. So, apabila itu yang berlaku, maka pengiraan yang kedua adalah lebih tepat untuk datuk dan adik-beradik si mati. So, ini adalah contoh mudah apabila hanya kes itu melibatkan datuk dan saudara tanpa waris ashabul furud yang lain. Kita tengok kepada situasi yang kedua. Dalam situasi kedua ataupun keadaan kedua ini, pengiraan ataupun caranya ada sedikit perincian yang lebih panjang. Waris terdiri daripada datuk, saudara si mati beserta ashabul furud. Caranya ialah, kita tengok kat sini langkah-langkah yang perlu kita ambil. Langkah pertama, berikan terlebih dahulu bahagian fardu kepada waris selain datuk. Maksudnya berikan bahagian ashabul furud yang wujud dalam kes tersebut.
Selepas kita tengok berikan kepada bahagian tersebut, kita tengok baki. Selepas kita berikan kepada yang pertama tadi, berapa baki yang tinggal. Ya. Bila kita tengok baki itu, berkemungkinan hanya ada dua keadaan. Keadaan pertama, baki bersamaan dengan 1/6 atau kurang daripada 1/6 atau tiada baki. Ini situasi yang pertama. Dalam keadaan ini, datuk akan diperuntukkan sebanyak 1/6 dan saudara digugurkan. Sebab tak mungkinlah akan dapat baki yang banyak. Ya. Itu keadaan pertama. Keadaan yang kedua, baki melebihi 1/6. Dalam keadaan ini, datuk diberikan pilihan terbaik. Maksudnya, kena buat beberapa pengiraan. Kita bandingkan, maka yang terbanyak itulah yang terbaik untuk datuk. Apakah pengiraan itu? 3 pengiraan yang dimasukkan oleh fuqaha ialah kena buat secara 1/6, kena buat secara 1/3 baki dan kena buat secara muqasamah yang tadi iaitu secara berkongsi. Mari kita lihat kepada contoh ringkas setiap kes. Okey, contoh di sini. Seorang perempuan meninggal dunia dan warisnya ialah suami, 2 orang anak perempuan dan datuk dan seorang saudara lelaki seibu sebapa. Okey. Ya, ada dua orang waris ashabul furud kat sini, satu suami dan juga anak perempuan. Kita katakan tadi langkah pertama ialah kita dahulukan bahagian ashabul furud sebab ada bahagian dia tersendiri. Ya, pengiraan ini adalah pengiraan mengikut mazhab Syafi'i dan mazhab Syafi'i mengikut kepada pandangan Zaid bin Sabit. Okey. Maksudnya suami dalam kes ini mendapat 1/4. Kenapa 1/4? Kerana si mati tinggalkan zuriat. So, 2 orang anak perempuan zuriat ini mendapat 2/3. Kenapa? Kerana bilangannya lebih daripada seorang. Kita selesaikan terlebih dahulu. Ya, apabila ada 2 pecahan ini, kita tengok 4 dengan 3 boleh berganda pada nombor 12, boleh berjumpa pada 12 dan 12 kita jadikan base number. So, untuk saham setiap seorang, 12 bagi 4, 3, 3 darab 1, 3. Itu untuk suami. Untuk 2 anak perempuan, 12 bagi 3, 4, 4 darab 2, 8. Okay. So, jumlah untuk suami dan anak perempuan yang merupakan waris ashabul furud yang kita dahulukan tadi, baru berjumlah 11. Sedangkan jumlahnya 12. So, ada berbaki satu bahagian. So, kita pergi ke langkah kedua, bandingkan baki tersebut. Adakah baki itu banyak ataupun sikit? Banyak dan sikit adalah ukurannya ialah 1/6. Apabila kita perhatikan, 1/12 adalah kurang daripada 1/6. Bila kurang, maksudnya kena datuk peruntukan sebanyak 1/6. So, untuk penyelesaian kes yang pertama ini, terus kita letakkan 1/6 untuk datuk. Jadi inilah penyelesaian untuk bahagian datuk bagi situasi apabila baki itu kurang daripada 1/6. Ya. Contoh yang kedua, kita lihat seorang perempuan meninggal dunia dan warisnya ialah suami, datuk dan seorang saudara lelaki seibu sebapa. Okey. Kita perhatikan ke sini, kita kata langkah pertama bagi dulu kepada ashabul furud disebabkan dalam kes ini hanya ada suami sahaja. Okey, suami mendapat 1/2. Okay, so bakinya adalah 1/2. So, baki ini kita tengok bandingkan dengan 1/6, baki ini sangat lebih besar. Lebih besar baki ini. So, apa yang perlu kita buat ialah 3 pengiraan yang perlu kita buat di kalangan untuk datuk. Satu, pengiraan secara 1/6. Di sini kita letakkan 1/6. Ataupun pengiraan secara 1/3 baki. Ataupun pengiraan secara muqasamah. Okay. So, apabila buat 3 pengiraan, kita bandingkan kalau 1/6 dengan 1/3 baki, datuk mendapat 1/6, sedangkan dalam muqasamah datuk mendapat 1/4. So, 1/4 lebih besar. So, secara muqasamah lah yang lebih baik untuk datuk dalam situasi ini. So, agak detail, mudah-mudahan mendapat manfaat bahagian datuk untuk situasi yang kedua. Untuk itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bertemu sekali lagi dalam sesi perkongsian belajar ilmu faraid. Kita masih membincangkan tentang waris faraid. Kali ini kita akan cuba sama-sama untuk menyentuh tentang dua orang berkaitan dengan ashabul furud, masih lagi dalam kategori waris yang mendapat secara portion, dan kita akan menghuraikan adik-beradik si mati yang bersambung dengan ibu yang sama, iaitu saudara perempuan seibu dan saudara lelaki seibu. Kita akan huraikan secara bersama kerana kedua-duanya mendapat portion yang sama. Tiada perbezaan antara lelaki atau perempuan. Dalam bahasa mudah, tiada berlaku gandaan ratio 2:1 seperti mana yang berlaku kepada adik-beradik kandung ataupun adik-beradik sebapa. Yang mana kalau berlaku kombinasi antara lelaki dan perempuan, yang lelaki akan double 2 dan perempuan akan maintain 1 bahagian. Tapi dalam adik-beradik seibu, perkara ini tidak berlaku. Itu ada nas yang tersendiri yang kita akan sentuh sebentar lagi dalam siri kali ini. So, mereka ialah saudara lelaki seibu yang berhubung dengan si mati atas ikatan persaudaraan disebabkan ibu yang sama dan ayah yang berbeza. Mungkin ibu pernah berkahwin sebelum ini, ada zuriat, dan kemudian berkahwin baru ada zuriat yang lain, maka jadilah mereka adik-beradik seibu. Begitu juga dengan saudara perempuan seibu. Saudara adik-beradik perempuan seibu sama ada kakak ataupun adik perempuan yang bersambung dengan si mati melalui ibu yang sama. Mereka ini mendapat bahagian yang sama dalam faraid. Ada 3 situasi ataupun 3 keadaan yang meletakkan syarat bagaimana adik-beradik seibu sama ada lelaki ataupun perempuan mendapat faraid harta pusaka. Pertama sekali ialah 1/6, yang kedua ialah 1/3 dan yang ketiga ialah mereka tidak mendapat harta pusaka. Perlu diingat, ini juga sebahagian daripada bagaimana Islam menjaga kebajikan hubungan adik-beradik, walaupun agak jauh, walaupun dianggap mungkin adik-beradik tiri, tetapi tetap juga mendapat sedikit habuan, tapi mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan. Mari kita tengok yang pertama sekali ialah 1/6. Apabila 1/6 maksudnya bilang ni portion itu agak sedikit. 1/3 portion itu akan berkembang besar. Syarat dia mudah, iaitu hanya seorang. Maksudnya sama ada ianya lelaki ataupun perempuan, kalau bilangannya seorang, hanya layak untuk mendapat 1/6. Bila situasi tambahan ataupun syarat tambahan, pastikan si mati tadi tidak ada bapa, tidak ada datuk, tidak ada anak sama ada lelaki atau perempuan kepada si mati, atau cucu daripada anak lelaki. Cucu ni lelaki ataupun perempuan. So, adik-beradik tadi apabila memenuhi syarat ini, bilangan dia seorang layak untuk mendapat 1/6. Yang kedua, adik-beradik seibu si mati layak untuk mendapat 1/3. Bila lawan sahaja yang ke atas, kalau di sana bilangannya seorang. Untuk keadaan yang kedua, apabila adik-beradik si mati ada 2 ataupun lebih, ada 2 orang adik-beradik seibu ataupun lebih, dan syarat yang di belakang ni pun hampir sama, iaitu si mati tadi sudah tidak ada ayah, si mati tadi tak ada datuk, si mati itu tidak ada anak, tidak ada zuriat lelaki atau perempuan, atau si mati tidak ada cucu atau daripada anak lelaki atau perempuan. Seterusnya, apabila kita tengok yang ketiga ini ialah apabila syarat yang belakang ini wujud salah seorang daripada mereka. Contoh kita tengok kat sini, si mati mempunyai bapa, datuk, anak atau cucu daripada anak lelaki, maksudnya berlawanan daripada syarat-syarat yang di atas tadi. Dalam keadaan ini, adik-beradik seibu tidak mungkin mendapat harta pusaka ataupun dianggap sebagai terhalang daripada memperolehi faraid. Sebab orang-orang ini lebih utama untuk memperolehi harta pusaka tersebut. Kita teruskan kepada adakah sumber ataupun nas yang berkaitan. Dalil yang dimaksudkan ialah daripada surah An-Nisa ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus. Fa in kanu akthara min dhalika fahum syuraka'u fi thuluth min ba'di wasiyatin yusa biha aw daynin ghayra mudar
wasiyatan minallah wallahu alimun halim. Yang bermaksud, dan jika si mati yang diwarisi itu lelaki atau perempuan yang tidak meninggalkan anak atau bapa dan meninggalkan seorang saudara lelaki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagi setiap seorang daripada keduanya ialah 1/6. Situasi pertama kita cerita tadi, 1/6. Kalau pula mereka, saudara-saudara seibu itu lebih daripada seorang, maka mereka bersekutu pada 1/3 dengan mendapat sama banyak lelaki dan perempuan. Tidak dibezakan jika ada gabungan antara lelaki dengan perempuan. Sesudah ditunaikan wasiat yang diwasiatkan oleh si mati dan sesudah dibayarkan hutangnya, wasiat-wasiat yang tersebut hendaknya tidak mendatangkan mudarat kepada waris-waris. Tiap-tiap satu hukum itu ialah ketetapan daripada Allah. Dan ingatlah, Allah amat mengetahui lagi amat penyabar. Jadi, ini adalah ayat yang menjadi rujukan dan dasar kepada pembahagian faraid kepada adik-beradik seibu bagi si mati. Sama ada lelaki atau perempuan, tapi mudah saja. Sama ada dapat 1/6, sama ada dapat 1/3 mengikut syarat yang ditetapkan. Tapi kalau ada orang-orang yang lebih berhak, maka mereka dinafikan ataupun tidak dapat hak mereka. Okay. Kita berpindah kepada contoh-contoh kes yang melibatkan adik-beradik ataupun saudara lelaki perempuan seibu. Yang pertama kita ambil contoh yang mudah. Seorang lelaki meninggal dunia dan warisnya ialah seorang saudara perempuan seibu sahaja. Cek, tidak ada waris lain. Maksudnya dia berhubung dengan ibu yang sama, ibu pun sudah tidak ada. Kalau ada pun ibu ada bahagian yang sendiri. Dalam kes ini, saudara perempuan I ni seibu, maksudnya hanya layak untuk mendapat 1/6. Kenapa? Kerana bilangannya seorang. Ya. Jadi apabila ada satu pecahan seperti biasa, kita kata nombor bawah ini akan dijadikan sebagai base number. So sahamnya caranya ialah base number ini akan dibahagikan dengan pembawah ini dan akan didarab dengan 1, maka jadilah dia 1. Total 6, tolak dengan 1, maka berbaki 5 yang perlu diserahkan ke Baitul Mal menurut mazhab Syafi'i. Kita berpindah kepada contoh yang kedua. Contoh yang kedua, ada 2 orang. Seorang lelaki meninggal dunia dan warisnya ialah seorang saudara perempuan seibu dan seorang saudara lelaki seibu. Dalam kes ini, kita perlu detailkan sebab ada 2 orang. So, yang lelaki dan perempuan jika mereka adalah adik-beradik seibu, mereka akan berkongsi pada bahagian yang sama iaitu 1/3. So, kita buat macam tadi. Kalau ada 1/3 di sini, maksudnya total adalah 3 dan ada berbaki lagi 2. Okay. Kemudian, pecahan ini ataupun saham ini perlu diselaraskan kerana apa? Kerana satu bahagian ini tidak boleh dibahagikan kepada 2 kepala. Oleh itu, perlukan kepada penyelarasan ataupun diistilahkan dengan tashih. Caranya ialah kita darabkan dengan bilangan kepala waris yang ada di sini, iaitu 2. Kita mulakan di bawah, 3 darab 2 bersamaan dengan 6. Bila bawah pun darab dengan 2, atas pun didarabkan dengan nombor yang sama. 1 darab 2 bernilai 2, 2 darab 2 bernilai 4 untuk baki tadi. Kemudian barulah kita dapat bahagikan 2 tadi kepada setiap seorang waris, iaitu adik-beradik saudara perempuan akan dapat 1/6, saudara lelaki juga akan dapat 1/6. So barulah pecahan ini dianggap perfect untuk didarabkan dengan harta sebenar si mati. Kita berpindah kepada contoh yang ketiga. Seorang perempuan meninggal dunia dan warisnya ialah seorang anak lelaki, dia ada anak lelaki dan seorang saudara lelaki seibu. Adik-beradik seibu. Okey. Dalam keadaan ini, yang paling kuat ialah anak lelaki. Anak lelaki kepada si mati akan dapat secara keseluruhan harta asabah, iaitu 1/1 perfect. Bila anak lelaki ini adalah paling kuat, maka adik-beradik lelaki seibu kepada si mati tidak layak untuk mendapat harta pusaka. Tidak perlu dipersoalkan. Okey, itu yang ketiga. Dan yang terakhir sekali, kita tambahkan sedikit waris. Okey. Seorang perempuan meninggal dunia dan warisnya ialah suami, seorang anak perempuan dan seorang saudara perempuan seibu. Okey. Sekali lagi kita kata, yang menjadi fokus kita pada siri ini ialah adik-beradik perempuan. Disebabkan si mati ada zuriat, maka saudara perempuan tadi akan terhalang.
So, waris yang hanya layak adalah suami, saya dapat 1/4, kita pernah belajar. Kenapa 1/4? Kerana si mati meninggalkan zuriat. Anak perempuan mendapat setengah. Kenapa setengah? Kerana si mati tinggalkan seorang sahaja anak perempuan. Dua gabungan pecahan ini perlu diselesaikan untuk mencarikan gandaan sepunya yang sama, iaitu 4. Dan saham bagi setiap waris ialah 4 bahagi 4 darab 1 bersamaan 1. 4 bahagi 2 iaitu 2 darab 1 bersamaan 2. Itu adalah bahagian untuk suami dan bahagian untuk anak perempuan. Total di sini baru berjumlah 3, sedangkan keseluruhan berjumlah 4. So, berbaki lagi ada satu bahagian yang sekali lagi perlu diserahkan ke Baitul Mal menurut mazhab Syafi'i. Ya. So, itulah dia bahagian yang telah ditetapkan dalam hukum faraid berkaitan dengan adik-beradik lelaki dan perempuan seibu. Mudah sahaja, ada 3 keadaan, 2 secara fardu dan 1 secara terhalang. 2 yang fardu yang tetap itu ialah 1/6 dan juga 1/3. Mudah-mudahan mendapat manfaat untuk bahagian kali ini. Untuk itu, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu sekali lagi dalam perkongsian ilmu faraid. Pada pertemuan kali ini kita akan bersambung tentang waris ashabul furud. Pada pertemuan yang lepas saya telah kongsikan dengan penonton sekalian pembahagian untuk kategori yang pertama, ashabul furud, yang mana ulama sepakat 12 orang ini dianggap sebagai waris yang paling utama untuk digelarkan dengan ashabul furud, iaitu perlu kita buat semakan jika berlaku kematian, adakah ke-12 orang ini wujud ataupun tidak. So, siapa yang wujud itu akan layak untuk mendapat portion tertentu, tetapi melihat kepada keutamaan masing-masing. Pada pertemuan kali ini, kita akan cuba menguraikan fardu ataupun bahagian bagi waris yang bergelar suami. Ya. Maksudnya yang meninggal dunia adalah orang perempuan lah, ya, yang ada suami. Mudah untuk waris ashabul furud yang pertama ini, iaitu suami. Dalam faraid, peruntukan yang diberikan kepada suami si mati ada dua keadaan maksudnya. Satu, suami si mati layak untuk mendapat 1/2. Ya. Dan situasi yang kedua, suami layak untuk mendapat 1/4. Bila situasi itu ataupun apakah syaratnya? Si suami tadi layak untuk mendapat harta faraid sebanyak 1/2 daripada harta si mati jika si mati tidak mempunyai zuriat, anak. Tak kisahlah anak lelaki atau perempuan, sama ada anak ini datang daripada benih suami tersebut ataupun isteri tadi pernah kahwin sebelum ini, ada zuriat. Ya? Ataupun tidak mempunyai cucu daripada anak lelaki dan ke bawah. Keturunan maksudnya, ke bawah. So, suami ini layak untuk mendapat 1/2. Walaupun sekiranya si mati mempunyai anak atau cucu daripada anak lelaki ke bawah, suami tadi hanya layak mendapat faraid sebanyak 1/4 sahaja. Lawan sahaja syarat ini daripada yang pertama, maksudnya bila si mati tidak tinggalkan zuriat, suami itu akan dapat lebih. Tetapi apabila ada zuriat, suami itu portionnya dikurangkan. Biasanya hikmahnya adalah untuk memberikan portion yang agak besar kepada zuriat ataupun peruntukan itu kepada yang masih kecil dari kalangan zuriat si mati. Dan asas dalil kepada peruntukan suami ini boleh kita tengok kepada surah An-Nisa. Di permulaan ayat itu sebenarnya peruntukan untuk suami-suami si mati. Ya. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha aw dain. Tengok ya, di permulaan ayat ini, dan bagimu 1/2 daripada harta yang ditinggalkan oleh isteri-isteri kamu jika mereka tidak mempunyai anak. Tetapi jika mereka ada mempunyai anak, maka kamu beroleh 1/4 daripada harta yang mereka tinggalkan
sesudah ditunaikan wasiat yang mereka wasiatkan dan sesudah dibayar hutangnya. Yang ini kita dah bincangkan sebelum ni. So ini adalah dalil yang agak jelas memperincikan bahagian harta pusaka bagi seorang suami jika yang meninggal itu adalah isteri mereka. Senang untuk kita ingat sekali lagi tadi ialah hanya ada 1/2 dan 1/4 bergantung kepada si mati tinggalkan zuriat ataupun tidak. Sekarang kita tengok kepada contoh-contoh kes bagaimana suami itu memperolehi 1/2 dan 1/4 tadi. Yang pertama, kita contohkan kat sini, seorang perempuan meninggal dunia dan warisnya adalah suami saja. Bila kita buat checklist, semakan, dia tak ada waris lain, dia hanya ada suami sahaja. Ahli keluarga, ayah, mak, anak semua tak ada. So, dalam keadaan ini, maka peruntukan yang layak untuk suami menurut keempat-empat mazhab yang disepakati ialah 1/2 sahaja. Saham ini maksudnya penilaian sebenar lah. Samalah sebab tidak ada waris lain, tetap juga 1/2 itu yang akan diperolehi oleh suami tersebut. Dan harta wanita ini mempunyai baki. Kalau mazhab Syafi'i, baki ini akan diserahkan dan sepatutnya diberikan ke Baitul Mal. Ini untuk kes yang warisnya suami sahaja tanpa waris yang lain. Kita tengok contoh lain. Yang kedua. Seorang perempuan meninggal dunia dan warisnya ialah suami dan anak lelaki. Anak lelaki kita akan sebut nanti untuk memudahkan. Anak lelaki kepada si mati layak atas tiket status sebagai waris asobah ataupun waris yang mendapat baki. Untuk dalam kes ini, suami selayaknya untuk mendapat 1/4 sahaja. Okey. Kenapa? Kerana perempuan tadi meninggalkan zuriat. Berbeza dengan contoh yang pertama. So, macam mana pengiraan sahamnya? Bila ada satu sahaja pecahan, maka kita tarik nombor yang bawah ini sebagai total jumlah ataupun disebut dalam faraid sebagai asal masalah. Kemudian, kita bagikan kepada nombor yang di atas ini, maka itulah saham kepada bahagian suami tadi. 4/4 dan darabkan 1, maka darablah, jadilah ada 1. Disebabkan total adalah 4, jumlah adalah 4, maka kita tolakkan 1 ini, maka berbaki lagi ada 3. Maka anak lelaki yang dikatakan layak mendapat secara baki itu, layak untuk mendapat 3/4 bahagian. Andai kata, inilah saham-saham sebenar si mati yang perlu didarabkan dengan harta sebenar. Kerana kita terpasti yakin, harta nilaian sebenar si mati berbeza antara seorang dengan seorang yang lain. Kalau kita tinggalkan 4,000, mungkin suami tadi akan dapat 1,000. Kalau tinggalkan 400, mungkin suami akan dapat 100. Begitulah contoh-contoh yang lain mengikut nilaian harta. Kita datangkan juga dengan contoh yang ketiga berkaitan dengan suami. Tadi contoh untuk anak lelaki. Sekarang kita tengok suami tetapi dengan waris lain iaitu anak perempuan. Anak perempuan, kalau belajar dalam faraid, jika bilangan anak perempuan itu seorang dan anak orang perempuan adalah waris ashabul furud juga, maka fardu ataupun bahagian tetap bagi seorang anak perempuan adalah 1/2. Okey. So begini adalah peruntukannya. Suami hanya layak dapat 1/4, anak perempuan hanya layak dapat 1/2. Berbeza dengan kes kedua tadi yang hanya ada 1 pecahan, tetapi dalam kes ketiga ini kita ada 2 pecahan. Macam matematik yang kita pernah belajar, bila kita gabungkan ataupun campurkan 2 pecahan yang berbeza, pastinya kita kena samakan nilai pembawahnya. So kita cari antara 4 dengan 2, maka 4 itu boleh dijadikan sebagai nilai penyama ataupun gandaan sepunya terkecil. GSTK, least common denominator. So apabila kita bahagikan untuk mendapatkan saham ini, caranya ialah 4 bahagi pembawah ini dan darabkan yang atas. Bermula dengan suami, contohnya 4/4 darab 1, maka dapat 1 ke atas ni. Begitu juga dengan bahagian anak perempuan, 4/2 bersamaan 2 kali dengan 2 bersamaan dengan 2/4. Untuk setiap waris baru berjumlah total 3, sedangkan total keseluruhan adalah 4. Oleh itu, untuk kes nombor 3 ni ada berbagi 1. Sekali lagi, menurut mazhab Syafi'i, 1
bahagian daripada 4 total ini ataupun 1/4 perlu diserahkan ke Baitul Mal. Kita ambil contoh yang lain. Okey. Contoh keempat, seorang perempuan meninggal dunia dan warisnya ialah suami dan juga ibu, iaitu mak si mati. Ada tak zuriat dalam kes ini? Tidak ada. Bila tidak ada, maksudnya tidak menjejaskan bahagian suami untuk mendapat portion yang agak banyak. Ya, dalam kes ini, suami layak untuk dapat 1/2 sebab si mati tidak tinggalkan zuriat. Dan dalam kes ini disebabkan ada ibu, ibu juga adalah waris ashabul furud yang mungkin kita akan terangkan pada siri yang lain. Sekiranya si mati tidak akan tinggalkan zuriat dan juga beberapa orang adik-beradik, ibu tadi layak untuk dapat 1/3. Ya. Dalam kes ini sama juga macam kes untuk kita samakan pembawah antara nombor 3 dan nombor 2 berjumpa dengan nombor yang paling kecil adalah 6. Gandaan sepunya dia adalah 6. So, apabila kita selesaikan 6 bahagi 2 adalah 3 darab 1, 3. 6 bahagi 3, 2 darab 1, 2. Baru berjumlah 5 bahagian. Sedangkan jumlah keseluruhan adalah 6. So, ini bermakna 1 bahagian masih ada baki. Dan yang terakhir, kita bawakan contoh yang semakin ramai waris. Ya. Seorang perempuan meninggal dunia dan warisnya ialah suami, ibu dan anak lelaki. Cuba kita tengok dan kita selesaikan. Suami dalam kes ini layak mendapat 1/4 sebab si mati tinggalkan zuriat. Dia akan mengecil bahagian dia. Ibu akan mendapat 1/6, juga kecil sebab berbeza dengan contoh keempat tadi. Sebab tak ada zuriat, kali ini dah ada. So, ibu hanya dapat 1/6 dan baki itu diberikan kepada 1/2. Baki itu diserahkan kepada anak lelaki. Ya. Sama dengan pecahan yang perlu kita selesaikan, nombor 4 dengan nombor 6 ini gandaan sepunyanya hanya berjumpa pada nombor 12. Ya. Mana 12 boleh dibahagi dengan 4, 12 juga boleh dibahagi dengan 6. So, kita selesaikan untuk bahagian suami dengan cara 12 bahagi 4 bersama dengan 3, 3 darab 1. Inilah dia saham dia, 3/12. Untuk bahagian ibu, 12 bahagi 6, 2, 2 darab 1, 2. Untuk jumlah ini baru berjumlah sebanyak 5 bahagian. Sedangkan totalnya adalah 12. Oleh itu, baki yang tinggal adalah 7 untuk anak lelaki. Ini yang kita pernah katakan sebelum ni, tidak semestinya baki ataupun waris yang mendapat asabah tu nilainya kecil. Contoh dalam kes ini juga nak menunjukkan bahawa yang berbaki untuk anak lebih besar daripada waris-waris yang mendapat secara portion tadi. Begitulah dia cara ataupun faraid untuk suami si mati. Mudah sahaja, iaitu untuk mudah ingat hanya ada 1/2, hanya ada 1/4. Itu sahaja untuk pertemuan kali ini. Untuk itu, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.